Hai guys, Assalamualaikum. Selamat malam saya ucapkan kepada semua yang menonton live team service kali ini. Okay, so sebelum tu saya nak check audio dahulu. Adakah audio kami clear ataupun tak clear? Kami kalau boleh nak bantu kami dengan cara komen dekat bawah. Macam mana audio kami ni clear ataupun tak clear, sebab kami tak boleh respon macam mana audio kami ni okey ataupun tak okey. Okey, cuba komen jap. Sekejap ya, kita tunggu komen macam mana. Audio dah okey so terima kasih kepada Syahjani Syukri yang mengatakan audio dah okey. Okey, so tanpa melengahkan masa lagi, okey, kita nak jemput servis team kita hari ni. Kemarin sepatutnya dah live tapi disebabkan ada technical issue. Okey, terima kasih kepada Syahjani Syukri, kata line okey, alhamdulillah malam ni. Moga line dalam ni ataupun sistem hari ni dapat kita panggil apa? Dapat kita prepare lagi bagus. Okay, so sebelum tu kita akan start live ni. Untuk pengetahuan, pusat servis kami beroperasi seperti yang tertera di bawah. Pusat servis kami beroperasi daripada hari Isnin sehingga hari Jumaat, kemudian pukul 8.30 pagi sehingga 5.30 petang. Oh sorry, Isnin hingga Sabtu bukan Isnin hingga Jumaat, Isnin hingga Sabtu pusat servis kami beroperasi. Okay, so daripada pukul 8.30 pagi sehingga 5.30 petang. Macam tu. Dekat situ nampak kan? Okay, Siti Echah, terima kasih line clear. Okay, terima kasih feedback anda. So supaya saya dapat tahu macam mana bunyi audio kami, apa semua okey ataupun tak okey. Okay, so jom tanpa melengahkan masa kita jemput kita punya service team. Kita ada Encik Muhazir, kita ada SA kita iaitu Puan Murni. Okay, kemudian kita ada juga Encik Khairul Anwar.
So dekat sini antara servis team yang saya rasa bagi saya kalau tak silap kalau silap saya minta maaf. Okey. So kalau tak silap saya Encik Muhazir, Puan Muni dan juga Encik Khairul Anwar ni dah berkhidmat dekat pengangkutan sedar ni dah lama. Mungkin lebih daripada 5 tahun kan. Okey, so sebelum tu saya nak minta kepada Encik Muhazir untuk memberi kata-kata aluan dahulu untuk live kita malam ni. Silakan Encik Muhazir. Okey, terima kasih. Assalamualaikum. Okey, nama saya Muhazir. Okay, saya dah berkhidmat di pengangkutan sedar ni lebih kurang 8 tahun lah, sejak 2013 sehingga sekarang. Saya join pengangkutan sedar 2013 bulan 3 hari bulan. Okay, sampailah sekarang. So dalam tempoh bersama dengan pengangkutan sedar ni banyaklah pengalaman-pengalaman yang kita lalui kan. Ada pahit, ada manis kan, tapi yang paling banyak kali pengalaman manis lah di pengangkutan sedar ni. Pengalaman pahit tu ada sikit-sikit sangat kan. Tapi so far pengalaman-pengalaman tu dia mengajar kita untuk lebih fokus pada kerjaya kita lah, untuk memperbaiki segala kelemahan-kelemahan yang ada pada kita, untuk menambah baikkan lagi mutu perkhidmatan kita pada pelanggan-pelanggan, supaya pelanggan-pelanggan kita lebih berpuas hati dengan khidmat yang kita bagi dekat semua pelanggan-pelanggan kita lah. So terima kasih juga kepada semua pelanggan-pelanggan kita yang sentiasa support kita. Tak putus-putus dari dulu sampai sekarang, still support kita. Ada customer kita ramai juga yang saya perhatikan dalam sistem sejak beli kereta 2010 sampai sekarang masih lagi maintain kereta dia di pengangkutan sedar. Ada beberapa orang yang customer yang sentiasa bersama dengan kita sampai ke hari inilah. Dan kita pun pernah buat kita panggil loyalty program untuk customer-customer yang setia dengan kita ni. Dan cumanya di waktu sekarang ni kita terpaksa hentikan dulu program yang macam tu sebab COVID ni kan, kita tak boleh nak crowd ramai sangat, tak boleh nak invite masuk ramai sangat. So kita terpaksa hentikan dululah, dan kita akan sambung balik program-program macam tu untuk kita menghargai pelanggan-pelanggan kita yang sentiasa support kita dari semasa ke semasa. InsyaAllah kita akan sambung balik. Kita tengok keadaan bila dah pulih nanti, semua orang dah rasa okey kan, dah rasa selamat daripada ancaman wabak COVID-19 ni. So InsyaAllah kita akan sambung balik lah. No? Selain pada tu, pengalaman buruk. Tapi bukan pengangkutan sedar, saya nak cerita sikit pengalaman saya lah. Ini bukan nak kata buruk pun tak juga kan. Okay, ada satu customer tu dia call kita. Okay, dia call kita. Kereta dia breakdown di rumah, tak boleh start, tak boleh hidup lah. Start tak boleh hidup. Kita pun dah guide dia macam-macam cara. Tapi still tak boleh hidup juga dia kata. So kita terpaksa keluar pergi lah. Dan saya pun masa tu bagi tahu kat bos nak keluar pergi troubleshoot satu kereta ni di taman tersebut. So bos kata okey lah, pergi lah kan. Dan saya bawa seorang mekanik ikut saya lah. Kita pun pergi masa tu, kalau siapa ingat Proton Juara, siapa ingat? Ada orang ingat Proton Juara? Proton Juara tu ada dekat kami. So Proton Juara tu lah sebagai kenderaan kami untuk breakdown assistant kan. So kita guna kereta tu lah. Bila sampai masa itu kami pun keluar pergi. Customer pasti call bila nak sampai kan. Kita kata kita on the way lah. Bila sampai separuh jalan tu, kereta breakdown. Kereta kami breakdown. Proton Juara tu breakdown sendiri. So customer duk call kan. Masa dia Cik Dek nak pi bantu orang. Nak pi bantu orang. Jangan gelak lagi. Lepas pada tu customer pun call lagi. Kan kita ni masa tu dah lah emergency kan, nak pi tolong dia dengan kereta kita on breakdown. Kira mula tu macam nak ingin ke kan. Tapi bila dia call kita jawab, dia kata duduk kat mana lah. Kami dekat nak sampai dah rumah cik ni, tapi kereta kami belum mampu. Dia gelak. Customer tu gelak, ingatkan dia nak marah. Dia gelak sungguh-sungguh. Dia kata, ya Allah, hampa lagi teruk pada aku. Kata, hampa rosak pergi jalan. Aku tak apa rosak di rumah. Kan?
Dan tak apa, kita pun bagi call bos, kereta breakdown bos. Kita jangan pasal apa. Tak tahu mampu tiba-tiba. So mekanik pun check fuel pump dia rosak kan. So kita terpaksa tarik kereta kita balik workshop kita dulu kan. Then sampai workshop baru kita ambil kereta lain pula pergi troubleshoot kereta customer tu. Customer tu gelak kira tak mau dan situasi tu dia kata cukup lawak lah. Hampa nak pergi tolong orang sakit, hampa pun kena. Hampa lagi teruk. Tapi alhamdulillah kita tak berputus asa, balik kita pergi settle kereta dah sampai siap. Sampai dekat nak malam juga baru siap. Dan kita balik kan. Lepas sampai kat pusat servis tu kan, customer pun dah sampai kan. Apalah reaksi customer lepas tu. Yun, ada lagi Yun. Customer tu bagus. Yang case dekat Padang Serai pun dah sama orang. Case breakdown kan. Kereta tak boleh start. Masalah okay, kita tunggu turn KO nanti. Okay, kita simpan. Okay, teruskan Cik Dad. Okay. So bila sampai dekat customer tu kita buat sampai siap juga kan. Kita dah troubleshoot, dah jumpa dia punya problem dia tu. And then kita troubleshoot dah sekarang hampir dekat maghrib lah. Dekat maghrib. So customer ni dia memang cukup baik hati lah kan. Mungkin dia kesian kat kami sama kot kan. Dengan letih berpeluh apa semua kan. Kita tunjuk kesungguhan kita tu nak selesaikan masalah dia. Di situ dia hargai kami lah. Dia jamu makan ni, kira buat kerja sikit makan banyak ada buat kerja. Dia kata tak apa ni, hang bagi kawan hang buat dulu, hang main makan dulu. Kan sekejap lagi hang pergi buat pula, hang bagi kawan hang main makan pula. Dia punya hang teka tu. Tapi tu shock dah sebelum COVID lah. COVID ni apa tak boleh. Sebelum COVID. Ni cerita ni lama dah. Tu dah nampak tu. Syajani Syukri komen. dulu. Memori lawak untuk customer tapi bad memory untuk team service. Okay, so saya jumpa ada satu komen ni. Junaidi Proton Eda, dia kata Proton orang cari dah ni juara tu. So yang mana yang tak tahu kereta juara tu, so kereta tu saya tunjuk kat sini. Nampak ni, ini adalah Proton juara. Ini memang klasiknya. Ni kalau hangpa nak tahu, kalau hangpa nak tahu, selain X70 yang boleh buka power window pakai remote, kereta ni lah juara. Oh serius lah? Dia pakai EPS tau. Serius lah bang. You ingat apa bang? Dia pakai EPS dah bang. Electronic power steering dah bang. Kira dari segi kecanggihan yang ada dekat Proton juara ni. Kan? Kiranya kalau kita lupa tutup tingkap. Kan? Kita boleh pakai remote tekan. Cungit naik. Kan? Betul ya? Dia standing dengan X70. Sebab tu kita tak heran dengan X70 yang keluar sekarang ni yang ada feature macam tu kan. Feature ni dah lama dah. Orang cari Proton ni sebab nak buat berniaga. Yalah sebab space dia kan. Dia panggil band Roti Nyali. Okay, kita teruskan lagi. Kita stop sekejap pasal Proton juara ni. Kita teruskan lagi dengan Puan Murni. Puan Murni ni bertugas sebagai service advisor. So saya nak minta Puan Murni kita bagi macam kata-kata haluan lah. Silakan Puan Murni. Assalamualaikum semua. Okay, saya ni kerja dekat Proton ni dah lebih kurang sama Cik Muhazir lah. 8 tahun. Dan memang saya banyak belajar lah dekat sini. Daripada dia tak tahu pasal kereta, alhamdulillah anda tahu lah sikit-sikit. So kalau macam ada yang main tanya tu, bolehlah bantu anda. Ya, sampai situ saja. Taklah, Puan Murni ceritalah kita punya macam pengalaman lah. Sebab Cik Dad pun ada pengalaman. Takkan Puan Murni tak ada pengalaman lah. Pengalaman yang tak boleh lupa, tak kisahlah manis ke pahit ke. Customer cari Cik Dad kak. Yang ni pengalaman yang ni memang ingat sampai kelar lah. Tapi dia pasal Cik Dad lah. Dia daripada office lama dulu. Ada satu customer ni, customer Cina. Dia main nak cari Cik Dad. Tapi dia sebut nama Cik Dad tu tak betul.
Dan kami pun cari apa nama sebenarnya. Nama yang dia sebut tu sepatutnya Muazzin. Tapi dia pergi cari Cik Mustahil. Cik Mustahil. Cik Mustahil. Memang mustahil. Tak ada. Dia kata Mustahil nak jumpa satu Malaysia, tak ada. Ayuh. Oh, siap. Baru start dalam 10 minit kot dah kerah perut ni. Lepas tu macam mana boleh jumpa kata Cik Mustahil tu wujud? Lepas tu tanya dia macam mana dia boleh tahu ni semua kan. Dia kata, tahulah sebab ada orang bagi nombor ni, Cik Mustahil tu dia manager sini. Tanya dia bagi servis ke, dia kata servis. Lepas tu bila sebut balik, Cik Mustahil ke Cik Muazzin? Lebih kurang lah nama dia. Saya tak boleh brain lah sebenarnya. Biasalah Cina mulut dia kan pelat sikit kan. Betul. Nak sebut Cik Muazzin tu memang orang sebut tu macam susah sikit. Itu Sebab yang nama tak familiar. betul. Itu yang kiranya yang 8 tahun yang lepas. Yang minggu lepas 2 minggu lepas pun ada juga. Silakan. Nama juga. Sama-sama. Yang tu dia cari Cik Muazzin jugalah. Tapi dia sebut apa yang ni customer India. Tak nak ingat apa dia panggil ya. Tapi banyak kali lah kena perbetul nama dia. Baru betul. Sebab kami tanya dia, tujuan dia apa? Dia cakap kereta aksiden. Maknanya Cik Dek seorang je lah yang buatnya. Tak nak Kalau ingat macam ni, nama. Cik Dek kena pergi Puspakom, JPJ. Dia tukar nama. Bukan JPN lah. Puspakom dengan JPN. Bukan. Dah duduk bahagian buat otomotif ni, kena pergi JPJ Puspakom lah. Okey, jap. Saya ada satu komen ni daripada Syazani Syukri. Tengok komen tu dia tulis apa? Puan Muni ni famous oh. Lepas tu ni Siti Echah kata Banyak customer mai cari dia. Cikgu murni. Ni komen ni yang paling rare. Puan Muni ni ada libat dengan pesyarat PIBG ke? Rasa macam kenal. Adalah juga cikgu besar suruh cari derma. Ayuh, baru 15 minit. Okey, kita teruskan lagi. Okey, kita teruskan lagi dengan Cik Khairul Anwar. Bagi tahu pasal detail apa semua sikit, pasal pengalaman juga. Kita nak throwback sikit lah sebab saya bersama dengan orang-orang lama dekat Pengurutan Sedar ni. Silakan. Assalamualaikum, selamat malam. Saya Khairul Anwar, orang banyak panggil K.Un. Tempoh bekerja start pada 2011 sampai 2021. Genap 10 tahun dah boleh ambil BSS. Lepas tu saya kerja bahagian warranty. So kalau ada masalah berkenaan dengan kereta, berkaitan dengan barang warranty, apa kerosakan, so saya bahagian processor lah. So bolehlah mai jumpa dengan saya ataupun terus dengan technician dulu buat checking semua. So kalau kata benda yang tak faham ke kurang pasti, kita boleh bagi kita faham balik sama-sama. Okey, tu sedikit sebanyak pasal Cik Khairul Anwar. Tapi kan, jap ada satu komen ni. Komen ni tulis, Cik Khairul Anwar dengan Cik K.O ni orang yang sama ke tak? Pai. Bukan ni. Jadi Syukri ada komen. Lain sangkut tu. Tak sama, orang tak sama. Orang tak sama. Tak sama. Khairul budak baik, K.O budak jahat. Jap, ada satu komen. Dia ada satu lagi nama. Tadi Cik Khairul kata Cik Khairul ni orang yang baik-baik kan. So ni kat sini ada komen. Cik Anwar ni orang tablik ke? Dia bertanya. Alhamdulillah lah. Sejak COVID ni tak lebih mana. So kita teruskan dengan pengalaman. Silakan. Pengalaman. Kak Muni nak cakap apa tadi? Silakan Kak Muni. Tak, dia dekat Cik Khairul tu orang lain, K.O tu orang lain, ada lagi satu nama dia. Hak ni kalau orang tanya mana orang kenal. Nama dia K.O besar sebab dia ikut saiz. Maksudnya ada lagi satu K.O dekat situ. Ada juga nama dia Khairul. Yang tu pun K.O tapi sebab dia kecil kita panggil K.O kecil. Yang ni K.O besar. Kelun.
So betul lah komen ni kata haha dia merupa. Aduh, okey. Kita teruskan dengan pengalaman Cik Khairul Anwar. Pengalaman macam-macam lah. Bertengkar, bergaduh. Gaduh tu dah bukanlah bergaduh berkelahi apa kan. Kadang ada yang salah faham keadaan warranty tu, kita nak bagi faham mungkin apa masing-masing tak mau nak tunjuk apa dia kata ego kan. Hang faham aku faham, hang cara aku. Ada yang macam tu lah. Kadang berdepan dengan customer ni memang customer is always right. Kita mengadap dulu. Kadang benda tu tak betul pun kita betul je. Kan. Lepas tu kenaan warranty. Dia kereta baru. Benda ni berlaku baru tak baru lah 2-3 bulan lepas lah. Benda ni macam Cik Dek lalui jugalah. Kan. Kita dapat call, customer cakap kunci problem, kereta tak boleh start. So kita pun arrange lah untuk pergi attend dia punya masalah kan. So kita pergi ambil masa, dia pun nak call macam tu juga. And then kita dah sampai dekat rumah dia, kita troubleshoot lah kan dia punya kerosakan tu. Dia cakap kereta dia kunci problem. Okay. Time tu saya pergi dengan Cik Dek sendiri. Tapi dah sampai semua troubleshoot. Cik Dek duduk dalam kereta. Saya duduk kat luar lah, duduk parking kereta apa semua. So Cik Dek pergi tengok dulu PSN. Masing-masing semua pergi confident lah. Ingatkan bateri kong, masalah bateri kunci tak boleh nak buka pintu ke apa kan. So kita dah troubleshoot semua kata elok. Condition bateri semua kuat apa semua. Tiba-tiba dia kata nak pusing kunci tu tak lepas. Sangkut. Kita troubleshoot lah, buka-buka tengok. Punca dia nak apa salah kunci kereta. Dia ada dua kereta. Satu Saga VVT, satu lagi dengan Persona. Tapi yang dia guna tu kunci Persona. Pergi masuk dekat Saga VVT. Macam mana nak boleh buat benda tu tak boleh buka lah kan. Tengok, dia tanya dia, pakcik ni kunci betul ke? Dia cakap, betul, confident kan. Kita tengok, pakcik try ambil kunci satu lagi. Ni rasa kunci kereta hak di luar tu, kereta Persona. Tengok betul. Benda ni dia jadi macam yalah pengalaman lah kan. Jadi benda lawak benda ni. Kadang-kadang tak troubleshoot benda lain, jumpa jadi benda lain. Yang tu lah. Inilah masalah sebab saya pun jumpa customer macam sama agak macam Cik Khairul Anwar. Saya bahagian insurans tau. So dia sebut satu nombor plate kereta ni. So saya pun cari dalam sistem tak jumpa lah. Dalam kita punya database cari-cari tak jumpa. So dia kata lah, saya tanya dia kereta dekat mana? Ada dekat belakang tengah servis. Okey lah, saya pergi ambil buku dia. Tengok-tengok nombor plate dia silap. Sebab dia confuse kereta Persona dia dengan Saga. Dia nak renew kereta. Macam tu lah. Dia twist benda tu. Jadi masalah lah. Itulah. Okey, tak apa. Kita nak tanya ni, ada satu komen ni. Kiranya kita Proton yang mula-mula kalau dekat Kulim, kiranya pengangkutan sedar ni famous lah kan kat Kulim. Saya nak minta Cik Dek lah untuk jawab soalan ni. Okey. Kiranya kita Proton yang mula-mula di Kulim. Ya. Mula-mula di Kulim pengangkutan sedar sahajalah. Kita beroperasi saya ingat saya sejak 1999 kot di Kulim. Cumanya di bangunan baru sekarang ni kita bermula pada 2016. Okey, sebelum tu pengangkutan sedar beroperasi di bangunan lama, lot kedai di 821 hingga 824. Tempat lama kan. So mula sekali kita lah di Kulim pengangkutan sedar. Okey, tapi sekarang ni kita dah ada satu lagi di satu lagi tu. Saya pun tak ingat nama dia. Apa nama? Tak saya sebut lah. Kan. Betul-betul tak ingat lah dia. Dia kadang-kadang dia main tu hilang memori, tak tahu jadi guna tau. Lah ni lah, stres banyak kot. Fikir pasal COVID ni. Okay, baik. So saya nak tanya beberapa soalan kita punya pasal live hari ni. Okay, so sepanjang PKP kan, dah hampir 2 bulan daripada Jun sampai hari ni Ogos. Kita masih lagi beroperasi selama 6 hari seminggu. Cumanya saya nak minta Puan Muni untuk bagi tahu cara-cara kita nak booking servis tu macam mana.
Macam tu. Silakan Puan Murni. Okey, untuk masa PKP ni lah kan, kita memang beroperasi sepenuhnya tapi kita punya manpower tu kita bahagi dua. So kalau untuk kesenangan kedua-dua pihak kami dengan pelanggan, maknanya kalau boleh sebelum nak servis tu lebih baik buat appointment dulu lah. Dia buat appointment sebab kita punya technician pun kita tak, kayaknya macam 50% je lah kita beroperasi setiap hari kan. So kalau kata yang walk in tu kita terima tapi kita tengok lah. Kalau kata macam dia tu memang ada masalah, macam temperature high ke, lepas tu dia punya sistem dia ada problem ke apa, kita ambil. Tapi kalau boleh untuk macam servis, macam major servis tu, boleh buat appointment dululah. Nak buat appointment pun senang je. Sama ada boleh call kita punya office atau guna kita punya Proton apps. Kalau nak WhatsApp pun boleh. Canggih kan? Okey, tu yang mana yang nak servis, nak booking servis, dekat bawah tu ada satu wording yang tengah bergerak tu. Okey, dekat situ ada phone number. Hampa boleh call number tu ataupun WhatsApp number tu. Okey. So, seterusnya soalan yang saya nak tanya dekat Encik Khairul Anwar. Sebab ada yang kata kita punya part ni lambat sampai bila kita order barang apa-apa, customer order barang. So, mereka punya part ni lambat sampai, makan masa minggu, kadang-kadang makan masa bulan. So, jom kita explain dekat customer apa yang sedang berlaku sekarang ni. Gitu. Silakan Cik Khairul Anwar. Okey, terima kasih. Okey, berkenaan dengan spare part ni, dia melibatkan transport daripada HQ. So kita punya ordering system semua, controller semua daripada HQ. So bila kita submit kita punya order, dia orang nak proses, cuma nak sampai barang tu daripada PPC, daripada spare part sendiri. Yang tu dia melibatkan pengangkutan ni macam-macam lah berkenaan dengan PKP ni. Sana lockdown, lepas tu kadang ada yang isu pasal budak mereka kena COVID. Itu yang menyebabkan masa jadi lambat sikit untuk barang sampai pada customer je lah. Yang tu lah Yun. Lagi satu dia nak cakap macam mana, benda ni kita tak boleh nak elak kan. Kita cuba, patutnya kita dah usaha untuk sediakan barang untuk customer secepat yang mungkin. Tapi keadaan ni lah yang menyebabkan kita terpaksa lalui sama-sama lah. Okey, sebab apa? Sebab saya handle Facebook, kadang-kadang tu ada orang tanya. So saya nak semua masalah-masalah tu kita clearkan dekat sini kan. So at least pelanggan boleh tahu apa yang berlaku sekarang ni kan. Sebab kadang-kadang dia berkata barang lambat sampai and then makan masa minggu je tadi. So disebabkan rupanya kita ada masalah dekat HQ lah. Sebab sana kadang-kadang lockdown, kadang-kadang tak lockdown. So itu akan memainkan peranan kita punya ni juga. Okey, so tak boleh salahkan HQ kat Yun. Sebab benda ni situasi. So disebabkan kita punya pandemik sekarang ni keadaan tak mengizinkan kan. Okey, saya tambah sikit berkenaan dengan spare part kadang customer cakap kenapa barang kita lambat kan. Okey, dia proses dia tu macam saudara KO nabak tadi tu betul dah bang. Okey, dia bergantung kepada stock availability yang ada dekat PPCSB iaitu Proton Part Center Sdn Bhd di Glen Mary kan. Okey, di sana adalah kita punya warehouse yang membekalkan alat ganti ke seluruh Malaysia termasuk Sabah dan Sarawak. Okey, ada alat ganti yang dapat cepat, ada alat ganti yang dapat lambat. Dia bergantung kepada part availability. Contohnya kalau kita macam service item yang memang ada ready stock untuk di HQ. So bila kita place order, so HQ dalam tempoh seminggu tu kita dah boleh dapat barang. Okey. Kecuali ada barang-barang, ada spare part yang memang tak ada stok dekat HQ. So bila tak ada stok dekat HQ, PPCSB akan request dengan supplier ataupun vendor. So di sini masalah dia, ada supplier ataupun vendor kita yang tak boleh beroperasi akibat daripada pandemik ni kan. Ada kilang-kilang yang terletak di kawasan PKPD,
dan sebagainya, itu yang menyebabkan pembekal tak boleh nak bekalkan barang dekat Proton. Jadi dia punya penghantaran itu memang agak lambat sikit lah, makan masa sikit lah. So daripada pandemik ni banyak gangguan sikit lah kan. Tapi pihak Proton dia tetap committed untuk bantu sedaya upaya kepada pelanggan-pelanggan kita yang memerlukan alat ganti ni. Dia orang pun cuba sedaya upaya lah untuk bantu pihak-pihak yang terjejas, iaitu pelanggan-pelanggan kita kan. So kita faham dengan situasi sekarang ni, kita pun tak salahkan Proton dan minta sabar lah. Pelanggan-pelanggan kita pun kena faham situasi yang berlaku sekarang ni. Kita minta sabar saat. InsyaAllah pihak Proton akan cuba sedaya upaya untuk selesaikan masalah ni dalam masa terdekat ni. No? Itu sajalah. Okay, so itu sedikit sebanyak kita pasal part. So tengok ada orang komen. Zaidi Majid kata clear Cik Dek. Sebab kita nak kena perjelaskan apa yang berlaku sekarang ni kan. Okay, so saya nak tanya lagi berkenaan dengan kalau customer pergi servis dekat meja SA tu ada satu QR code kan. So mesti tertanya-tanya, kenapa ada dua QR code? Satu dekat monitor tu untuk MySejahtera. Tapi yang dekat meja ni ada satu QR code untuk Merdeka kan. So kalau boleh lah, saya nak minta siapa-siapa yang macam tahu lagi pasal QR Merdeka quiz ni. Quiz kalau saya tak silap. Silakan, siapa nak jawab? Muni boleh, Muni. Silakan, Pemuni. Okey, kalau yang untuk yang satu lagi QR code tu, dia lah ni Proton dia ada buat macam satu, saya nak kata campaign lah. Okey, dia yang entitled untuk masuk dalam yang ni, dia kita daripada tahun 2015 sampai 2017. Okey, tapi dia biasanya kalau customer tu dia ni HQ dia akan hantar SMS dekat owner dia. So dia akan dapat situ, term dia kena main service dekat Proton. Lepas tu dia punya minimum dia punya service tu basic service lah dalam RM300. Lepas tu dia entitled untuk masuk dalam Peraduan. Peraduan tu. Kalau peraduan tu dia setiap bulan dia akan ada macam pemenang dia lah. So dia akan dapat dalam RM150. RM150 tu dia boleh redeem untuk next service. So bila my service dia, kalau dia memang ada dapat SMS tu, dia boleh lah dia scan dia punya QR code tu. Dia adalah macam tanya soalan sikit-sikit je. So nanti kalau dia dapat, dia layak dapat yang 150 tu, dia akan dapat SMS. So nanti next service dia boleh main dekat Proton, dekat service outlet lah. Dia boleh main, so kita akan redeem dia punya tu. Kita akan tolak lah dia nilai 150 dia tu. Jimat lah. Jimat banyak. Okay, so saya nak tanya, kempen ni sampai bila? Sebab kalau tak silap, kempen ni berkaitan dengan Merdeka kan. So kempen ni sampai bila? Dengar tak? Hello? Dengar. Okay. Ingatkan lag ke tadi? Silakan. Dia kalau kau tak silap lah sampai hujung bulan ni Cik Dek. Dia sampai bulan hujung bulan ni kan. Dia kayaknya bulan Merdeka lah. Dia sampai 31 Ogos. Habis benda tu dia valid berapa lama kak? Sampai dia servis tu? Dia yang tu rasa dia sebab dia macam dia setiap bulan tu macam bulan tu dia akan dapat, kalau katalah macam dia layak dapat tu kan. So dia akan dapat SMS tu. Dalam SMS tu dia akan stickkan semua. Daripada tahun dia dapat tu kan. Mungkin dalam sebab yelah kalau dia servis mestilah 3 bulan atau 6 bulan kan. Maknanya untuk servis dia layak lah. Biasanya dia maksimum dia dalam 6 bulan lah. Ikut period servis yang biasa kita Proton buat kan. Okey, jelas. So dia kena servis dalam RM300 ke atas. So baru dia layak untuk join tu kan. Ya. Okay, so kita ada lagi satu soalan untuk kita punya Encik Khairul.
Sebab soalan ni saya pun sendiri confused lah. Bukan saya sendiri confused dengan soalan, saya confused dengan jawapan dia sebenarnya. Okay, so bila kita servis, dia akan ada dua benda kan. Sama ada meter kita akan tengok ataupun tarikh. Okay, so Saat ni Yun, yang apa pasal Merdeka Campaign tadi ni dia start Ogos sampai 31 Oktober. Sampai 31 Oktober. So 8, 9, 10, 3 bulan lah dia bagi campaign kat kita. So ramai lagi lah yang boleh kan. So rebutlah peluang ni. Kan 150 banyak. Oh kalau kita reward dapat kan. Siapa nak bagi zaman-zaman law ni. Okay, so balik kepada soalan saya tadi. Bila kita lepas servis, dia ada dua, satu tarikh, kemudian satu meter. Sebab sekarang ni PKP, so kereta tak banyak bergerak. So mileage dia tu tak akan naik. Tapi masa akan lagi cepat dengan kita lah kan. So dah sampai 6 bulan. Tapi meter tak sampai lagi 10,000. So patut tak saya pergi servis? Okay, macam ni. Dia kalau ikutkan, dia dah bagi tahu dekat dalam buku servis tu, which one come first? Yang mana dulu? Yang mana sampai dulu? Okay. Walaupun lah keadaan PKP, kereta tak jalan mana, dia dah main servis. So dia kena ikut pada tarikh yang dia servis tu, ikut pada minyak yang dia pakai. Semi 5,000 untuk 3 bulan. Fully 6 bulan. So tengok pada meter dan tarikh. Tengok yang mana sampai dulu. Yang tu dia kena wajib tahu. Tapi kat kita pun kita ada history customer service dekat dalam sistem. So kadang kita akan remind dengan SMS untuk customer. Sebab lah ni SMS orang dah tak pandang. Sebab tu customer kadang-kadang dia akan terlepas pandang. Sebab kalau ikutkan dekat dalam buku servis tu dah ada dah dia tulis yang mana sampai dulu. Kalau meter ikut servis. Kalau kata bulan tak jalan ke tapi bulan dah sampai kena servis. Sebab benda ni dia berkait dengan warranty period dah. Bila isu kereta dia tak main servis, macam contoh terlebih bulan. So dekat kita dia ada extra mileage untuk dia main servis. Mileage tapi bulan dia tak ada. Bulan dia mandatory kena buat. Immediately dia kena cepat ikut servis. Macam tu lah. Okay, so tak kisahlah mana-mana dulu tapi kena pastikan yang mana dululah kan. Selalunya sekarang ni sebabkan PKP so kita ikut tarikh dululah. Ya. Sebab benda ni minyak dia di dalam enjin. Walaupun kita tak jalan tapi minyak tu dia macam ada tempoh hayat dia. Okey, contoh minyak kita dah masuk dalam enjin, dia dah bergerak walaupun tak sampai 5,000, tak sampai 3 bulan. Minyak tu bila kita dah masuk, macam kita goreng lauk lah. Minyak tu kita dah pakai, dah goreng lauk 2 kali. Takkan nak pakai sampai sebulan minyak tu, yang sama betul. So keadaan dalam enjin, dia punya minyak tak cantik lah sebab benda ni dia ada kaitan dengan teknikal apa semua. Yang tu dia wajib ikut lah kan. Benda ni bukan keadaan kata memaksa ataupun tidak, tapi wajib. Okay, so saya dah faham. And ni adalah soalan terakhir sebab saya rasa dekat kita punya outlet saja ada satu kereta Saga biru dekat belakang, dekat bahagian servis. PMS 3487. So saya nak tahu apa fungsi kereta tu sebenarnya. Sebab kadang-kadang saya tengok customer pun boleh naik. So saya nak minta Cik Dek lah untuk jawab soalan ni. Okay, kereta Saga BBT PMS tu memang adalah kita panggil relief car kan. Relief car ni maksudnya kereta tu memang kita boleh bagi dekat customer lah. So syarat-syarat untuk customer boleh pakai relief car tu, yang pertama sekali kereta dia stranded dekat kita punya workshop lebih daripada 3 hari. Itu dia punya syarat utama dia lah kan. Contohnya kereta dia breakdown, masuk main dekat workshop, dalam masa 3 hari tu tak boleh keluar. Ada isu-isu part pending ataupun technical pending kan. So hari keempat tu customer tu boleh request relief car untuk dia. So kita boleh benarkan pelanggan kita tu guna kereta tu lah untuk ganti sementara selagi mana kereta dia tak selesai workshop kan. So boleh pakai kereta tu untuk customer. Dia panggil relief car. Nah.
Okey, so salah satu kelebihan juga kalau kita servis dekat pengangkutan sedar ni, kita boleh dapat satu benefit yang saya rasa tempat lain biskut dengan ayak tu normal lah kan. Ayak kopi, biskut 4 segi tu normal. Tapi saya rasa dekat pengangkutan sedar ni, dia dah bagi satu kemudahan kepada customer. So customer pun tak payah nak cari kereta sewa, just pakai kereta daripada pengangkutan sedar. Okay, so saya nak tengok komen sikit kalau ada yang komen. Okay, so tapi setakat ni tak ada yang komen. Okay, so saya nak minta kata-kata akhir sebab kita dah ada penghujung live ni. Saya nak minta kata-kata akhir daripada Cik Dad. Panggillah orang main servis apa semua tu. Silakan Cik Dad. Kita bukan dekat best service lah, kita bagi penuh kasih sayang lah. Okay, so sekali lagi lah sebelum berakhir saya pun nak ucapkan terutama sekali kepada semua pelanggan-pelanggan kita. Cik Dad, ada satu soalan. Ni ada satu soalan daripada Junaidi. Saya tak sure lah. Customer ada tanya kenapa lepas servis isyarat periodic inspection keluar lagi dekat meter tu. Okay. Berkenaan dengan isu isyarat periodic inspection keluar dekat meter kan. Ini bukan sikit, ramai juga yang jadi kan. Okay, sekarang ni kita tengok especially model-model baru sekarang ni Iris, Persona kan. X70, X50 kan. So manufacturer dia dah set dah dalam tu bulan dan juga kilometer kan, bulan dan juga kilometer. So sekiranya customer tu dia mai belum sampai bulan ataupun belum sampai meter, kita tak boleh nak clear dia punya meter. Itu dia punya isu dia kan. So bila dah sampai tarikh dia tu, periodic inspection tu keluar, so masa tu baru kita boleh clear dia punya meter. So untuk pengetahuan semua, bila jadi isu macam ni, baru kita boleh clear dia punya meter. So kalau kata siapa-siapa lah, semua pelanggan-pelanggan kita yang facing benda ni, yang facing masalah macam ni, bawa lah kereta tu ke pusat servis kita untuk kita reset dia punya mileage, untuk kita reset dia punya periodic inspection tu. So untuk isu-isu macam ni, kita ada juga bincang dengan technical department. Okay, macam mana kita nak solve isu ni sebelum bila mana kereta tu masuk mai belum sampai tarikh ataupun belum sampai kilometer dia. Sebab bila belum sampai tarikh, belum sampai kilometer, periodic inspection tu tak keluar dekat meter. Contohlah, dia sepatutnya servis 10,000 kan, dia set dekat meter 10,000, tapi kalau semua tu masuk mai 8,500. Meter tak nyala lagi kan, bulan tak sampai lagi. So dia masuk mai, kita pun buat servis. So dalam tempoh tu kita tak boleh nak reset dia punya meter dia. Dan bila dia balik, dia jalan PKF, pergi balik, mai menyala. Kita apa sepa ni, baru lepas servis tapi menyala. Periodic inspection dia kan. So dia kena mai balik kat kita untuk kita reset dia punya meter. Itulah kaedah dia. No? So tapi reset tak makan masa lama kot. Sekejap je. Kira dia beralih kanan, dia beralih makin risap. Betul pula. Tak payah buat appointment, terus walk in je. Tak payah. Tepi jalan pun boleh. Kalau traffic light tepi jalan tu cik, main reset meter. Tak ada nak hijau dah siap. Traffic light yang dekat disco tu kan. Tak ada nak hijau dah siap dah. Okay, so satu penjelasan yang saya rasa detail. Okay, so saya nak minta Cik Dad lah untuk buat kata-kata penutup sikit. Lepas tu kita akan tutupkan kita punya live ni. Okay, silakan Cik Dad. So seperti mana tadi saya terlebih dahulu saya nak mengucapkan jutaan terima kasih lah kepada semua pelanggan-pelanggan kita, kepada seluruh pelanggan-pelanggan kita yang sentiasa menggunakan khidmat kita di pengangkutan sedar. So sekali lagi ribuan terima kasih, jutaan terima kasih saya nak ucapkan kepada semua pelanggan-pelanggan kita yang terus support kita, dan insyaAllah kita pun minta teruskan support kita, teruskan masuk ke pusat servis kita, dan yang belum pernah lagi masuk pusat servis kita, saya alu-alukan masuk ke pusat servis kita, cuba tengok kita punya servis, tengok macam mana, and then boleh feedback balik dekat saya lah. So kalau kata semua yang nak masuk pusat servis kita tu, dekat pusat servis, dekat kaunter SA tu ada gambar saya, ada nombor telefon saya. So di situ pelanggan-pelanggan boleh save nombor telefon saya tu. Any problem boleh call saya dan juga boleh WhatsApp saya. Cuma jangan pukul 12 tengah malam lah. Time tu saya ada urusan lain.
Kira bawah ada ke-12 tu, insyaAllah kita akan dilayan sepenuhnya. Kan? Terima kasih banyak. Okay, so terima kasih saya ucapkan kepada Cik Muazzez, kepada Puan Muni, kepada Cik Khairul Anwar sebab sudi meluangkan masa. Hari ini terpaksa lagi sekali sebab kemarin kita ada masalah teknikal sikit. Okay, so saya nak beritahu lagi satu, berkenaan dengan kalau nak booking untuk servis, boleh call nombor bawah tu 0449143323. Kalau nak renew insurans pun boleh, just WhatsApp 011-6359-0900. Okay. So itu sajalah kita untuk hari ini. Terima kasih yang menonton, terima kasih yang share, yang like, yang subscribe je belum. Okay. So terima kasih banyak-banyak. Bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bye. Screenshot. Screenshot. Siapa screenshot? Sekejap. Okay. 1, 2, 3. Kali lagi 1, 2, 3. Okay, so terima kasih. Bye, Assalamualaikum. Kita akan jumpa lagi insyaAllah bulan depan, okay? Alright.